Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 10 Ogos 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Laurendra Fiona Benetpaikan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Siasatan isu LCS dijamin telus, tidak lindungi sesiapa yang terlibat. Masprodi lancar bakal tingkat hasil padi kepada 6.7 tan sehektar menjelang 2025. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa menyegerakan siasatan isu kapal tempur pesisir LCS. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan siasatan dijalankan dengan telus dan tiada sesiapa akan dilindungi. Kabinet membuat keputusan pihak SPRM yang sedang menyiasat kes ini perlu menyelesaikan kes ini dengan segera. Kerana kita rasa sudah begitu lama kes ini timbul dan perkara ini belum selesai. Jadi kita minta supaya SPRM selesaikan segera penyiasatan. Dan selepas selesai penyiasatan, serahkan kepada Peguam Negara. Jika ada bukti, ada pihak yang terbabit, maka Peguam Negara perlu mendakwa mereka di mahkamah. Menurut beliau, Jemaah Menteri memutuskan agar laporan Jawatankuasa Siasatan Tabir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang dipengerusikan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang disiarkan kepada umum. Mesyuarat turut mencadangkan laporan pengauditan forensik projek LCS yang dijalankan pada 2019 dinyah klasifikasi selepas mendapat nasihat Peguam Negara dan Ketua Audit Negara. Tegas Perdana Menteri, Peguam Negara diminta melakukan pendakwaan jika terdapat bukti kukuh. Menurut beliau lagi, keputusan Jemaah Menteri tidak akan mengganggu proses mobilisasi di bawah Pelan Pemulihan LCS yang diputuskan Jemaah Menteri pada 20 April 2022. Beliau turut memberi jaminan projek akan diteruskan demi kepentingan pertahanan negara selaras keperluan tentera laut Diraja Malaysia. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan menyambut baik keputusan Kabinet agar siasatan LCS disegerakan SPRM. Menteri Kanannya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata beliau dan MINDEF sedia memberi kerjasama penuh. Menurut beliau, segala perkara yang perlu sedia dilaksana bagi memastikan siasatan dapat diselesaikan. MINDEF turut memberi jaminan keputusan Kabinet tidak akan mengganggu proses perolehan kapal. Selari dengan keputusan Jemaah Menteri, Datuk Seri Hishamuddin menegaskan pihak terlibat salah laku harus dibawa ke muka pengadilan. $3,000 pembekal perkhidmatan disasar menyertai pembekal perkhidmatan pertanian MASPRO, kendalian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Selain membekal perkhidmatan mekanisasi dan automasi profesional bertauliah serta moden, MASPRO juga berperanan menyokong aktiviti penanaman padi menggunakan teknologi terkini di kawasan MADA. Jadi satu alat jaringan government to business ataupun G2B, G2B yang dapat diaplikasikan di kawasan muda adalah salah satu model e-government yang digunakan sebagai platform capaian maklumat setempat dan membolehkan komunikasi melalui platform digital. Harap inisiatif ini juga akan membantu pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar ataupun Smart SPB di kawasan muda bagi meningkatkan produktiviti dan pengeluaran padi dan beras negara. Menerusi MASPRO, penghasilan beras negara dijangka meningkat 40% kepada 6.7 tan hasil kasar padi setiap hektar menjelang 2025. Secara langsung, ia menyokong sasaran tahap sara diri SSL beras negara lebih 75% sebagai jaminan makanan untuk rakyat.
Skim insurans takaful agro makanan Star Padi bakal dilancar suku ketiga tahun ini. Hampir 190,000 pesawah bakal menerima manfaatnya. Skim yang diumum Perdana Menteri pada Sabtu lalu merupakan salah satu usaha memperkasa sekuriti makanan negara. Untuk permulaan, subsektor padi dan beras jadi projek rintis. Inisiatif membolehkan pesawah menerima ganti rugi atau pampasan setimpal jika berlaku gangguan terhadap produktiviti seperti bencana alam atau wabak penyakit. Dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merangka pelbagai polisi dan inisiatif untuk meningkatkan produktiviti industri agro makanan dan memastikan bakalan makanan negara sentiasa mencukupi. Aplikasi My Isytihar yang dilancar hari ini memudahkan nelayan membuat pengisytiharan sendiri menggunakan telefon pintar tanpa terikat dengan waktu operasi Pusat Pengisytiharan dan Pendaratan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, aplikasi akan mempercepat proses pengisytiharan serta membantu pengumpulan data kerajaan berkenaan maklumat tangkapan ikan dengan lebih tepat. Di mana program ini dia membantu dua pihak. Yang pertama iaitulah pihak nelayan itu sendiri ataupun toke-toke bot di semua peringkat, sama ada di zon A, zon B, zon C. Dia akan mengisytiharkan tangkapan ikan yang berjaya ditangkap, dan pengisytiharan ini dia lebih pantas, lebih cepat berbanding dengan sebelum. Daripada ini kita ada manual sistem, tapi kita tahulah manual ini dia memakan masa, kadang-kadang di sudut teknikal dia pun dia boleh error, dia boleh macam-macam. Jadi My Isytihar ini dia bagi kemudahan kepada para pengusaha nelayan di laut. Aplikasi juga memastikan segala anugerah yang diberi kerajaan termasuk subsidi untuk nelayan diterima sebaik mungkin. Stok induk udang galah Malaysia dengan jenama Ambrose dilancarkan pada Maha 2022 yang sedang berlangsung. Baka induk udang galah yang menggunakan kaedah bioteknologi itu lebih berdaya tahan daripada penyakit. Memorandum persefahaman ditandatangani syarikat Bionexus Status GK Aqua Sdn Bhd, Biobase Accelerator BBA, Tamara Nonotech Sdn Bhd dan Nahri Honey Resources. Memang sumber asli dari Malaysia, dari baka dari Sungai Pahang dan Sungai Rompin. Kelebihan dia, benih dia semua jantan. So dia boleh tumbuh besaran dalam masa 4 bulan, singkat. Kadar pembesaran dia 500% lebih daripada compare dengan benih biasa. Dan kadar penyakit hampir kosong sebab kita ada makmas sendiri untuk uji kaji semua buat penyakit, saringan penyakit di makmal kami sendiri. So maka penternak kami memang dapat benih yang bebas penyakit dengan berkualiti tinggi, dan juga kami memberikan kontrak farming dengan penternak kami. Langkah ini bagi memenuhi permintaan udang galah yang mencapai lebih 3,000 metrik tan berbanding pengeluaran negara hanya 300 metrik tan setahun. Majlis disaksikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Turut dijalankan MOU pengeluaran halia kering beku antara Tamara Nanotech Bentong dengan Nahridge Honey Resources. KPDN HEP mengesahkan tahap pematuhan peniaga terhadap harga maksimum minyak masak botol 5 kg adalah baik. Ini kerana hanya 0.5% peniaga dikesan gagal patuh penetapan harga berkenaan. Menurut Ketua Seksyen Kawalan Harga dan Anti Pencatutan KPDN HEP, Zubir Hamzah, sejak dikuat kuasa kemarin hanya 2 peniaga dikesan menjual barangan itu melebihi harga ditetapkan. Untuk 2 hari ini kita dah buat lebih kurang 362 pemeriksaan lah. Ada 2 kes
yang mana dijual lebih daripada harga maksimum lah. Satu dijual pada harga RM46 saya rasa. Satu lagi dalam sekitar RM37. Kedua-dua kes ni kita compound masing-masing premis tu. Beliau turut mengesahkan tiada pembelian panik dilakukan pengguna. Berkuat kuasa Isnin lalu, harga maksimum minyak masak sawit botol ditetapkan pada RM34.70. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti dahulu harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 17 Ogos. $120,237 pencari kerja berjaya memperoleh pekerjaan menerusi program Jamin Kerja Insentif Pengajian sepanjang Januari hingga 29 Julai lalu. Mereka terdiri daripada golongan perantis, graduan, bekas tentera, bekas banduan, penganggur am, OKU dan warga emas. Sebagai kesinambungan kejayaan program perantisan ini pada tahun 2021 saja, Jamin Kerja Insentif Penggajian akan diteruskan dengan pemberian insentif RM Malaysia 900 sebulan untuk tempoh 6 bulan kepada majikan yang menggajikan golongan perantis lepasan sekolah dan graduan berumur di antara 18 hingga 30 tahun dalam jawatan eksekutif. Golongan perantis ini perlu ditawarkan kontrak 6 bulan dengan bayaran gaji pemula minimum berjumlah RM1,500. Berdasarkan statistik, jumlah pekerja yang telah mendapat manfaat daripada program ini, iaitu program perantisan Jamin Kerja Insentif Penggajian setakat 29 Julai 2022 adalah seramai 5,932 orang. Program Jamin Kerja Insentif Pengajian menyediakan insentif kewangan kepada majikan yang membuat pengambilan pekerja baru mulai 1 Januari 2022. Aset berjumlah RM4 bilion disasar dimiliki Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak SADC dalam tempoh 3 tahun. Usaha menambah aset yang ketika ini berjumlah RM2 bilion dipergiat bagi menyumbang kepada jaminan sekuriti makanan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perak SADC, Yahanis Yahya, usaha yang dilaksana tidak hanya tertumpu kepada negeri Perak semata-mata. Di antaranya kita mempunyai saham dalam ayam dinding misalnya, MFM. Dan juga kita mempunyai usahawan joint venture yang pengeluar udang yang agak besar di Perak dan juga di Malaysia. Dan juga kita mempunyai usahawan-usahawan dan joint venture untuk mengeluarkan berbagai-bagai tanaman dan ternakan untuk memastikan bahawa Perak mempunyai bekalan makanan yang cukup untuk Malaysia dan untuk rakyat-rakyat semualah. Antara projek dilaksana Perbadanan adalah perladangan penternakan, pajakan tanah untuk pertanian dan program keusahawanan. Beliau ditemu bual pada pameran MAHA 2022.
Cradle Funds dan Berhad dan Microsoft Malaysia bekerjasama memperkasa syarikat permulaan tempatan menerusi program Microsoft for Startup Founders Hub. Menerusi program tersebut, syarikat terlibat diberi akses untuk meningkatkan kemahiran dan panduan dari segi teknikal sekaligus memperkukuh ekosistem syarikat permulaan. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Babah, kolaborasi menjadi pemangkin pertumbuhan dan pembangunan syarikat pemula. Ia juga sejajar usaha kerajaan mewujudkan 5 syarikat berstatus unicorn menjelang 2025. Sokongan kepada lebih 5,000 syarikat startup dengan sasaran 5 daripadanya berstatus unicorn menjelang tahun 2025. So one ready, two to go this year. So I harap tahun 2023, 2024, 2025 target sampai. Dan pada masa yang sama, kita ingin meningkatkan bilangan coders, pengkodan kepada 10,000 menjelang tahun 2030. Beliau berucap pada Majlis Pemeteraian Perjanjian Persefahaman MOU antara Cradle Funds Sdn Bhd dan Microsoft Malaysia. Tambahnya, usahawan syarikat permulaan juga perlu mengambil peluang memanfaatkan kepakaran syarikat bertaraf antarabangsa seperti Microsoft bagi meneroka pasaran global. Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Ini solidariti kita. Bersua kembali. Teguran kepada ketidakpatuhan prosedur yang boleh menjejaskan kedaulatan negara dan integriti kerajaan perlu dibuat semua pihak bertanggungjawab, terutama ketua jabatan tanpa sebarang alasan. Ketidakpatuhan dan kecuaian pegawai awam terlibat perlu dikenakan tindakan segera tanpa kompromi atau elemen pilih kasih, terutama apabila melibatkan keselamatan di pintu keluar masuk negara. Perkara itu dinyatakan dalam surat edaran ditandatangani Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Edaran itu menyatakan agensi penguatkuasa yang tidak ditadbir urus dengan baik menyebabkan kesan berantai negatif kepada keselamatan ekonomi, ketenteraman dan keselamatan awam. Justru setiap pegawai awam perlu bersikap positif apabila menerima pandangan, cadangan atau teguran mana-mana pihak berkepentingan mengenai sistem penyampaian perkhidmatan awam. Tindak balas berbentuk provokasi melampau boleh disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab selain bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Usaha mengekang elemen gaya hidup lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT yang dipromosi melalui filem atau media sosial di negara ini akan diteruskan. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama kerajaan dan institusi agama. Baru-baru ni ada satu filem yang kita censorship tak lepas, iaitu filem Thor yang baru yang lah. Maknanya dia ada sebut tentang LGBT. Tapi walaupun yang umat, kita lihat sekarang ni banyak sangat filem yang ada unsur-unsur LGBT yang terlepas censorship. Jadi maknanya kalau ada, maknanya kita komplain. Tetapi cara mereka membuat filem untuk mereka promosi LGBT ni cara macam tak nampak. Negara kita tegas, memang kita tak ada masalah. Tapi benda-benda ni platform luar negara. Jadi platform luar negara ni dalam dunia internet ni kita tak dapat kawal. Saya minta maaf kita tak dapat kawal. Contohnya kalau kita kata kita buka satu platform, kita nak tengok LGBT, terus keluar. Kan? Kita sekat dan kita potong macam mana pun dia masih boleh masuk. Dia macam ni ada dua benda. Satu benda yang kita lihat dia punya IP yang kita tak boleh kontrol dari segi kementerian ni, MCMC. Dua benda. Satu yang porno. Kita padam, dia buat platform lain. Kita padam, dia tukar-tukar. Satu lagi yang tuan-tuan tengok, judi tu. Sensitif kita minta lah masyarakat tolonglah kan.
tolong kita ni. Jadi sebab tu kita kawal, kita ambil tindakan. Tapi bukan senang nak ambil tindakan. Contohnya macam macam saya kata tadi lah, ada TikTok akon dalam TikTok ni kan yang promote aktiviti. Sekarang ni kita ambil. Stigma masyarakat khususnya golongan muda mengenai seni persembahan tradisional Dondang Sayang sukar diubah. Ini kerana melodi asasnya berentak perlahan dan fenomena muzik dari luar negara menambahkan lagi cabaran untuk menarik minat anak muda menghayati seni tersebut. Wartawan Aisyah Yatim ada laporannya. Dondang bermaksud nyanyian, manakala dondang sayang bermaksud menyanyi dengan penuh kasih sayang. Uniknya seni ini apabila nyanyian perlu digabungkan dengan pantun dalam beberapa kaedah. Antara alat muzik asas yang perlu ada dalam seni warisan dondang sayang ini adalah rebana, gong, akordion dan juga biola. Dondang Sayang dikatakan berasal daripada nyanyian istana zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Sehingga kini, seni persembahan tersebut kekal popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan Cina peranakan di Melaka, namun semakin kurang mendapat sambutan. Menurut waris tokoh Dondang Sayang, Hairul Ashraf Abu Hassan, pelbagai usaha giat dijalankan bagi melestarikan seni ini. Antaranya revolusi muzik Dondang Sayang dan penggunaan media sosial bagi mempromosi keunikannya. Kita kena bersaing dengan muzik-muzik arus perdana ataupun muzik mainstream dan juga dominasi muzik-muzik luar. Dan yang paling terbaru adalah muzik K-pop. Kerana demam K-pop ini telah melanda generasi muda kita dan kita susah nak tukar stigma masyarakat ataupun stigma anak-anak muda kita yang mengatakan bahawa Dondang Sayang ini adalah seni untuk orang-orang lama sahaja. Saya juga sering berkongsi video-video saya dan kita gunakan isu-isu semasa. Kita jadikan dia lebih menarik. Sebab macam yang saya kata awal tadi, pantun itu boleh dilagukan dengan pelbagai tema. Kita boleh gunakan lawak jenaka, kita boleh gunakan sindiran, kita boleh gunakan usik-mengusik. Jadi benda-benda ini akan membuatkan kita benda itu menjadi viral. Kita boleh buat contoh Dondang Sayang Challenge. Bagi pengarah bahagian pengembangan seni budaya JKKN, Rosna Nordin, muzik Dondang Sayang juga mengalami perubahan seiring peredaran zaman. Dia boleh tambahkan bass gitar, dia boleh main keyboard, dan muzik itu boleh dilajukan temponya dan juga penggunaan. Jadi muzik-muzik ini boleh harus mengikut peredaran zaman. Kerana instrumen yang sedia ada, teknologi sedia ada dulu tidak sama dengan teknologi sekarang. Teknologi sekarang kita lebih melihat kepada evolusi, kepada penggunaan program tersebut, penggunaan alat tersebut, bagaimana lagu Dondang Sayang itu boleh dijadikan sebagai satu lagu yang remix. Dalam pada itu, tokoh orang hidup Dondang Sayang, Datuk Bahari Mat Syarif berharap Dondang Sayang dapat terus diangkat sebagai seni warisan agung negara. Nombor satu, saya nakkan Dondang Sayang ni sampai ke negeri lain. Contoh, kita pergi seminar, bawa Singapura, tunjuk cara macam ni. Seminar dia, pergi Pulau Pinang, Kelantan, Sabah, Sarawak. Jadi, Dondang Sayang ni tak boleh hilang. Dondang Sayang Tanjung Surat, Sabang Johor dia melarat. Dondang Sayang Tanjung Surat, bukan dikarang, bukan dibuat. Dondang Sayang di Loh Mahpus tersurat, sudah tersurat. Bunga layu di dalam taman, bunga ditanam di kawasan gurun. Warisan Melayu jangan ditinggalkan, menjadi kebanggaan turun-temurun. Aisyah Yatim, Berita RTM. Baik, susulan kejadian bot nelayan karam di 10 batu nautika dari Pulau Redang. 3 daripada 5 mangsa lemas berjaya ditemukan antara 11 pagi hingga 1.30 tengah hari tadi di lokasi berbeza. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata ketiga-tiga mayat ditemukan nelayan setempat. Mangsa dikenali sebagai Saludin Ismail,
Muhammad Nazri Abu Bakar dan Zulkifli Umar. Dua lagi mangsa, Ahmad Zamri Ishak dan Raja Zainuddin Raja Ibrahim, belum ditemukan. Usaha pencarian hari kedua ditangguhkan pukul 7 malam. Isnin lalu, bot tempatan yang membawa 6 nelayan termasuk tekong dari jeti Pasir Putih Kelantan dipercayai karam. Bagaimanapun, salah seorang mangsa terselamat selepas berenang menyelamatkan diri. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Nazri Fahmi sudah bersedia. Silakan. The Rhinos terus cucuk JDT. Serena bakal tinggalkan dunia tenis. Terima kasih Syahril dan Fiona. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Selepas berjaya mencipta sensasi dan melakar sejarah sebagai gimnas Malaysia pertama membawa pulang 2 emas di Sukan Commonwealth 2022, gimnas muda negara Eng Joy mengakui fokusnya kini untuk meneruskan momentum positif tersebut pada Sukan Asia 2022 pada tahun hadapan. Gimnas berusia 16 tahun itu bagaimanapun berkata dia akan memberi tumpuan terhadap pelajarannya sambil meneruskan latihan di bawah bimbingan jurulatih Rusia Yulia Ivanova dan Udia Ligotina. Very happy because this is my first Commonwealth Games and this is quite a good experience for me. So I want to thank you for my coach, Miss Yulia, and my ballet coach, Mr. Uda, and Miss Lau, and not forgetting our MSN, ISN, MGF, and my parents, my friends, all supporting me and keep surrounding me. And I will be train more harder and fight harder next my tournament. Joy menyumbang pinggan emas ke-5 negara melalui disiplin bola dan selang beberapa jam kemudian menghadiahkan emas ke-6 menerusi disiplin ribbon. Kejayaan itu memastikan Malaysia mencapai sasaran 6 emas pada edisi Sukan Commonwealth kali ini. Sementara itu, seorang lagi gimnas negara Izzah Amzan bertekad menutup musim 2022 dengan menduduki ranking terbaik dalam kejuaraan dunia di Bulgaria September ini. Atlet berusia 22 tahun itu meraih piagam gangsa pada tamasya Commonwealth Birmingham baru-baru ini dan kini meletakkan sasaran menembusi ranking 50 terbaik dunia pada penampilan ketiga di kejohanan itu. Pencapaian pertama Izzah all around ke tempat ke-67, yang kedua 57. So kali ini kalau pergi Izzah harap untuk memperbaiki ranking dunia Izzah lah. Izzah dan Joy ditemui media di KLIA selepas tiba dari Birmingham. Kita beralih pula ke sukan bola sepak. Hasrat Kedah Darul Aman KDFC untuk melangkah lebih jauh tidak kesampaian selepas tewas 1-2 kepada kelab Indonesia PSM Makassar pada aksi separuh akhir Piala Konfederasi Asia AFC Zon ASEAN semalam. Pada pertemuan yang berlangsung di Stadium Kapten Iwayan Dipta di Bali itu, tuan rumah berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-31 menerusi Yaakob Sayuri. PSM Makassar terus mengukuhkan kedudukan menerusi gol kedua yang dijaringkan Yuran Fernandes pada minit ke-54. Namun, 8 minit kemudian dia diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua sekaligus memberi tamparan kepada pasukannya yang terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Skuad Kenari hanya berjaya meraih gol pertama pada minit ke-86 menerusi Muhammad Fayah Muhammad Zulkifli Amin. Namun, ia sudah terlambat untuk membantu pasukannya yang terpaksa akur dengan kekalahan 1-2. Sementara itu, satu lagi wakil negara Kuala Lumpur City FC akan turun menentang kelab Vietnam Vital FC di Ho Chi Minh City pada malam ini. Kita beralih pula ke saingan Liga Super. Sabah FC terus memberi cabaran hebat dalam persaingan merebut gelaran juara musim 2022 selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Sarawak United FC di Stadium Likas Kota Kinabalu semalam.
Bekas pemain tengah skuad kebangsaan Badrul Bakhtiar muncul wirasabah apabila menanduk masuk gol kemenangan pada minit ke-63. The Rhinos berpeluang menambah jaringan, namun peluang terbaik menerusi percubaan Taiki Kagayama pada minit ke-71 hanya singgah di palang selepas ditepis penjaga gol Taufiq R. Rashid Johar. Saya masih lagi tidak akan mensia-siakan sesiapa sekalipun dan pasti memberi peluang demi peluang. Dan hari ini apabila kita berada dalam kedudukan yang baik, bukan bergantung pada seorang pemain tetapi pada semua pemain. Jadi bukan sebab seseorang kita tewas ataupun kita kalah ataupun kita menang ya. Walaupun we had pressure daripada Sabah and the players mampu dapat bagi kita satu cabaran yang bagus, and chances we had, but this is football, you don't take chances, you tak boleh menang game lah, right? And I think Sabah only had one chance yang cross tu daripada luar box shooting is quite common. And we players main cukup bagus. Sabah kini berada di tangga kedua selepas mengumpul 34 mata dalam 15 perlawanan, ketinggalan 1 mata di belakang pendahulu Johor Darul Ta'zim JDT yang kurang 2 perlawanan. Negeri Sembilan FC berjaya mengutip 3 mata selepas menewaskan Penang FC 3-2 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, Negeri Sembilan. Ini kemenangan ketiga berturut-turut skuad kendalan K. Devon itu dalam 5 perlawanan terakhir Liga Super. Penang FC bagaimanapun mendahului perlawanan menerusi gol pada minit ke-26 dijaringkan Lucas Espindola da Silva. Pada minit ke-34, Negeri Sembilan FC menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Zamri Ramli. Memasuki babak kedua, tuan rumah berjaya mendapat gol kedua menerusi Matthews Alves Leandro pada minit ke-58. Enggan berputih mata, Penang FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-80 hasil sepakan Saravanan Tirumugam. Namun, ia hanya bertahan 4 minit sebelum Harold McGowan menjadikan gol ketiga dan kemenangan Negeri Sembilan pada minit ke-84. Penang berjaya mencipta peluang yang baik untuk menjaringkan gol. Kesilapan dari segi pertahanan saja. Kita tak boleh kata gol mudah. Bagi saya bukan gol mudah. Tapi mungkin kita boleh bertahan dengan baik dalam situasi seperti itu. Dan kita berjaya menjaringkan gol, 3 gol yang saya rasa bukan gol kesilapan daripada pertahanan Penang. Kita berjaya menjaringkan gol dengan team play yang kita buat dan juga daripada pergerakan-pergerakan dan passing yang baik. Amat kecewa kita dengan kesungguhan mereka, apa yang mereka tunjukkan. Saya berharap mereka minimum pun membawa balik 1 mata, tapi alhamdulillah mereka telah menunjukkan peningkatan. Jadi selepas ini bermain di tempat sendiri, saya harap mereka maintain standard ini dan tambahkan lagi effort. Negeri Sembilan FC kekal berada di tangga ketiga Liga Super dengan 29 mata, manakala Penang FC terus terperosok di tangga tercorot dengan hanya 7 mata. Sementara itu, Seri Pahang FC turut melakar kemenangan ketiga berturut-turut selepas menundukkan Petaling Jaya PJ City FC 3-0 di Stadium MBPJ. 3 gol Seri Pahang masing-masing dijaringkan Abdul Malik Ma'arif pada minit ke-27, Steven Rodriguez pada minit ke-45 dan Manuel Hidalgo pada minit ke-90. Kejayaan itu menyaksikan skuad kendalian Datuk Abdullah Saleh naik 3 anak tangga di kedudukan ke-6 dengan mengumpul 17 mata. Perkembangan sukan luar negara, bintang tenis Amerika Syarikat Serena Williams mengakui dirinya kini diambang persaraan dan semakin hampir meninggalkan karier sebagai atlet profesional. Serena yang memenangi 23 gelaran Grand Slam turut memberi bayangan kejohanan terbuka Amerika Syarikat hujung bulan ini mungkin menjadi penampilan yang terakhir. Menurut pemain berusia 40 tahun itu, ia bukan keputusan yang mudah memandangkan sukan tenis telah pun sebati dalam dirinya. Namun, menurut Serena, dia merasakan sudah sampai masanya untuk memilih haluan baharu dalam kehidupannya sesuai dengan usianya yang semakin meningkat.
Kali terakhir Serena memenangi kejohanan Grand Slam adalah pada tahun 2017. Dia kini hanya kurang satu gelaran untuk menyamai rekod legenda Margaret Court yang memiliki 24 kejuaraan Grand Slam perseorangan. Serena kini sedang mengintai kejohanan terbuka Toronto yang menyaksikan dia mara ke pusingan kedua. Edisi Sukan 10 Ogos 2022 berakhir di sini. Program menjelang sepak bola Piala Dunia FIFA Qatar 2022 berlangsung di Piazza Pavilion Bukit Jalil pada 13 dan 14 Ogos ini mulai pukul 9.30 pagi hingga 6 petang. Orang ramai dijemput memeriahkannya. Pelbagai hadiah menarik menanti anda. Saya Nazif Syukri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersua kembali. Ramai antara kita mempunyai pengalaman tersendiri ketika mengundurkan kenderaan. Apa pula yang berlaku kali ini? Paparannya dalam hashtag. Ini dia, ketika mengundurkan kenderaan, kita tidak nampak jelas apa yang ada di belakang kenderaan kita. Akibatnya, lelaki yang sedang mengundurkan motosikalnya ini terjatuh ke dalam lubang di sebuah jalan raya. Sadutan video oleh Man Lifeless tersebut mendapat perkongsian ramai di Twitter dengan 1.2 juta tontonan. Baik, ini pula video yang dikongsi oleh seorang jurugambar profesional, Born Steenbeck, begitu mengujakan ramai pihak. Video letusan lahar gunung berapi di Iceland ini menyerupai seakan-akan ekor kucing. Tidak hairan ada warga maya menggelar letusan itu sebagai kucing dari neraka. Sebuah pasukan bermotoran di Ohio, Amerika Syarikat memecah Guinness World Records kategori truk raksasa terpantas. Pasukan Bad Habit bersama pemandunya mencipta rekod truk raksasa Jeep Gladiator pertama dunia pada kelajuan 163.8 km sejam. Baik, berita perdana 10 Ogos 2022 berakhir di sini. Jangan lupa dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Ya, itu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.